kawan banyak nak main. Sekolah tak payah hadap Jen dan tak payah hadap bangun pagi awal-awal. Boleh makan sedap-sedap kat rumah je daripada kat kantin sekolah. Lagi sekarang nak jumpa kawan sebab boleh mengorak dan terus cakap-cakap. Excited nak jumpa kawan. Bye-bye. Ya, breakfast at 9 PM di NTV 7. Assalamualaikum. Anda bersama dengan Haiza dan juga AG. Kami membawakan pelbagai topik sebenarnya. Dan untuk hari ini, kalau tadi kita lihat adik-adik tu ada pelbagai pendapat masing-masing. Yang paling penting tak hadap jam macam dia yang bawa kereta. Tak hadap jam, makan sedap-sedap kat rumah. Tak payah nak beratur kat kantin. Itu pelbagai reaksi lah. Pelbagai respon yang kami terima daripada adik-adik yang akan menduduki ataupun memulakan sesi persekolahan mereka berperingkat-peringkat. Bermula pada minggu hadapan 1 hari bulan Mac. Adik-adik prasekolah yang bersekolah di sekolah kerajaan akan memasuki alam persekolahan. Begitu juga dengan darjah 1 dan juga darjah 2. Betul. Seminggu selepas itu dia punya senior lah pula. Iaitu darjah 3, 4, 5 dan juga darjah 6 pada 8 hari bulan Mac. Diikuti pada bulan April. Itu secara keseluruhan. Pelajar-pelajar sekolah menengah akan memasuki sesi persekolahan. Memang betul, inilah hakikatnya, inilah kenyataannya. Agak lewat sikit dek kerana pandemik COVID-19, tapi syukur alhamdulillah anak-anak kita dapat kembali ke alam persekolahan. Okey, jadi sebelum kita nak bincang ataupun borak panjang tentang topik kita hari ini, Ji, persediaan kembali ke sekolah, ya, kami nak bagi tahu kepada anda yang mana Breakfast at 9 ini sebenarnya adalah rentetan daripada Cool FM 9 pagi, AG, Haiza dan juga Muaz. Kami selalunya kalau anda dengar, kita ada pelbagai Cool Talk di sebelah pagi dan kita bawakan di sebelah malam secara visual. Itu namanya Breakfast at 9 PM. Bukannya suruh sarapan pagi pukul 9 malam. Itu memang dah lain daripada norma alam lah. Ini tak. Ini ialah breakfast tu analoginya. Kami di sini untuk bersama dengan anda. Baik, topik yang sangat menarik kita bincangkan dan kami dah bawa sebenarnya topik ini dalam Cool Talk setiap pagi. Nama dia Cool Talk untuk kita bincangkan dan anda boleh dengarkan di www.coolfm.com.my pun untuk bersama dengan kami, AG, Haiza dan juga Muaz. Isu dan juga perbualan kami berkenaan dengan persediaan kembali ke sekolah. Pelbagai respon. Ada yang sedih, ada yang marah, ada yang kecewa. Semuanya ada. Untuk anda, penonton-penonton di NTV 7, kita ulangkan semula perbualan kita, Cool Talk kita untuk anda saksikan. Tak dah lama. So, memang kita dah lama ready dah untuk persekolahan ni. Okey. Anak-anak pun dah excited semua. Secara tak langsung dia menjimatkan dari kos lain pula. Dan dah menjimatkan masa, like dari segi saya dengan suami dah tak payah bekerja-kerja, nak bertukar waktu untuk kerja. Seorang nak kena jaga anak kan. Jadi perasaan itu bercampur bau lah. Ada yang teruja, ada yang seronok dan sebagainya. Ada yang macam selamat ataupun tidak menjadi persoalannya untuk menghantarkan anak ke sekolah. Tapi ini antara pertanyaan-pertanyaan yang telah pun dijawab. Sebab sebelum ini ramai di antara ibu bapa yang macam bila anak nak masuk sekolah ni. Jadi ada yang dah beli tablet sebab apa? Kena belajar pada rumah PDPR. Jadi bila dah baru je beli tablet, kemudian tiba-tiba bermulanya pula sesi persekolahan ini. Nak masuk, ya. Jadi ada pula ibu bapa yang mengeluh, alamak dah beli pula tablet. Dia orang kenapa nak masuk sekolah pula ni? Mengeluh tu paling sesuai. Dia orang tak komplain. Dia orang cuma meluahkan. Macam duit dah habis beli tablet. Tapi yalah, nak mengeluh banyak pun tak boleh sebab ini anak nak naik sekolah. Itu dia antara pemanggil yang bersama dengan kita. Nangis Suatu kita buat Cool Talk. Tak, dia bukan nangis. Suara dia mungkin tersedak sambal nasi lemak. Sebab masa tu Breakfast at 9. Itu suara ibu yang terharu sebenarnya nak tunggu anak naik sekolah. Okey, tapi sebenarnya Ji, dalam kita berborak ni juga sepanjang 1 jam ni anda bersama dengan kami, kita nak buka peluang lah kepada anda yang menonton sekarang ini. Ibu bapa, ya, boleh bersama-sama dengan kami dengan boleh call kita di studio dengan nombor telefonnya 1-800-8816-77. Mungkin anda ada pelbagai pendapat, pelbagai idea. Apakah persediaan yang anda lakukan sebelum anak nak ke sekolah, ya? Ya, sekali lagi 1-800-8816-77. Kita nantikan pemanggil dan juga respon daripada anda. Dan sekarang untuk memulakan perbualan kita pada hari ini, dan yang pasti kita bersama dengan Dr. Tunku Asmadi Tengku Muhammad, perunding motivasi. Sahabat lama ni, lama tak bertegur sabar. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar AG, Haiza? Alhamdulillah, syukur. Doktor, anak berapa orang ni, Doktor? Nak tanya, mukadimahnya, anak Doktor berapa orang yang akan memulakan sesi persekolahan ni? Kejap. 1, 2, 3, 4, 5.
5 orang. 5 orang. Seorang akan memulakan di sekolah rendah, darjah 3, yang 4 orang lagi tingkatan 1, tingkatan 2 dan 2 orang di tingkatan 5. Tu dia. Okey, Tingkatan 5 maknanya nanti SPM. ada yang naik awal Mac, ada yang masuk juga bulan April lah. Ya. Maksudnya itu kita nampaklah persediaan doktor tu mungkin ada macam-macam kan. Tetapi doktor, dengan apa yang kita nak kongsikan hari ini, persediaan kembali ke sekolah, doktor sebagai pakar motivasi, nak tanya bagaimana agaknya kita nak motivatekan anak-anak ini yang dah lama sangat cuti untuk ada semangat, rasa cinta nak pergi sekolah ni. Sama tak pakar motivasi punya motivasi kepada anak-anak dengan orang tak pakar motivasi ni, doktor? Okey, pertamanya sekali kita kena daripada sekarang kita dah mula tanamkan dalam fikiran mereka tentang mereka akan masuk ke sekolah tidak lama lagi. 1 Mac dah akan ada yang sekolah rendah dah mula masuk ke sekolah. Kita mula tanam daripada sekarang supaya mereka bersedia. Cakap awal-awal, kena bersedia untuk bangun pagi semula, kena bersedia untuk disiplin semula, dan kita kena tanam juga keseronokan. Dah lama tak jumpa cikgu depan-berdepan, selalu jumpa dekat secara dalam talian, dah lama tak jumpa kawan-kawan, seronok nanti jumpa kawan-kawan. Kadang-kadang yang kecil tu kita kata nanti jumpa mesti seronok kan, tengok dulu rendah sekarang dah tinggi dah apa semua. Jadi kita binakan keseronokan kepada mereka ni untuk kembali ke sekolah. Jadi bila kita tanam keseronokan, jangan cerita pasal masalah kan. Bila kita cerita dengan masalah, anak-anak ni dia mula nanti dia makin malas, makin lihat. Kita cerita pasal seronoknya untuk kembali ke sekolah setelah selama ini berkurung belajar di rumah. Jadi bila kita cerita keseronokan tu dan juga belajar secara berdepan itu akan lebih mudah faham, terus boleh tanya. Jadi ini yang akan membuatkan mereka teruja. Kita kena bina keterujaan dalam diri anak-anak kita. Biar kebimbangan tu kita yang simpan. Bila sebut pasal kebimbangan kita yang simpan tu, nak tanya soalan seterusnya ni. Kita nak rehat buat seketika. Tapi dari segi kebimbangan, mungkin salah satu faktornya, satu kebimbangan faktor kesihatan, keselamatan dan kebimbangan faktor financial, doktor. Okey, tak apa. Kejap lagi kita akan kongsikan dan kita akan berbual panjang bersama dengan doktor dan juga tetamu-tetamu yang lain. Buat anda terus kekal menonton kami Breakfast at 9 PM di NTV 7.
Perasaan tu 50-50. Suka anak pergi ke sekolah. Dalam pada masa yang sama, hati tu masih risau lagi. Takut virus tu masih ada lagi, masih boleh lagi menular pada kanak-kanak. Lebih memudahkan saya pada kerja-kerja untuk menjalankan kerja harian di pejabat. Jadinya tahu pembelajaran anak di sekolah, guru-guru ada memantau. Saya sokong, tapi saya rasa kalau kata kerajaan bagi option pada ibu bapa mungkin lebih baik. Sebab mungkin ada yang masih kurang selesa untuk benarkan anak-anak pergi sekolah face to face, mungkin atas sebab-sebab kesihatan atau sebab-sebab lain. Jadi kalau rasanya ada option tu maybe lebih baik. Tapi bagi saya sendiri, buat masa ni saya rasa saya prefer untuk face to face. Keputusan yang dibuat oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia ini adalah tepat untuk memastikan anak-anak kita mampu untuk menghadapi pembelajaran secara normal, dan kita yakinlah dengan keputusan ini seterusnya kita sokong dengan kita memastikan bahawa kita mengikut SOP yang ditetapkan dengan cara yang terbaik. Persediaan saya mempersiapkan daripada segi pakaian sekolah dan segala peralatan sekolah, serta memastikan kerja-kerja sekolah sepanjang PDPR di rumah siap sepenuhnya sebelum kembali ke sekolah. Selain daripada persediaan asas macam beg sekolah, barang sekolah tu, persediaan untuk tingkatkan imun badan anak-anak lah, macam make sure dia orang tak mudah sakit, dia orang bersedia dengan environment baru, dengan pelbagai SOP. In term of persediaan tu, kalau kata buku teks semua dah collect, buku kerja pun dah ada. Sebab sekarang ni budak-budak pun dah start online class. Jadi kalau kata pakaian seragam pun bagi saya sebelum ni pun, kalau masa mula-mula kata nak sekolah start tu pun saya dah beli awal. Jadi tak ada apa-apa lagi lah yang perlu disediakan. Yang pastinya anak-anak itu sendiri perlu bersedia dari segi fizikal dan mental. Ibu bapa perlu mainkan peranan untuk reset minda anak-anak kita ini untuk kembali ke disiplin asal. Dengan pembukaan semula sekolah, pihak Kementerian Pendidikan akan menetapkan SOP yang terbaik untuk memastikan anak-anak kita selamat. Ya, itu dia pula adalah pendapat daripada ibu dan juga bapa. Ya, ada bermacam-macam yang kita dengar. Tapi kalau kita imbas balik tadi bila Dr. Tengku Azmadi bagi tahu bersama dengan kita pasal apa budak-budak nak bangkitkan ataupun nak motivate dia orang ni Ji, nak dapatkan kembali semangat. Saya teringat doktor, anak saya pernah tanya nak sampai kat sekolah nak buat apa? Dia nak cium pintu doktor, tapi saya risau dalam keadaan cium sekarang. Pintu? Nak cium pintu sebab terlalu rindu. Itu maksudnya budak-budak punya ikut mak dia lah datang konti cium pintu. Sama. Maksudnya, tapi itu kita dah nampak dah motivasi dia tu dah ada. Tapi nak sustainkan tu sampai sekarang tu. Dia punya semangat tu kan. Yes. Saya sebagai bapa, saya teruja sebenarnya bila anak-anak saya kembali ke sekolah. Tapi yelah, kita bapa, masa dengan anak-anak tu kurang berbanding ibu yang memang monitor dengan homeworknya, dengan kelas PDPR dan macam-macam lagi. Kita berbalik pada persoalan kepada Dr. Tengku Azmadi yang bersama dengan kami selaku perunding motivasi. Tadi kita doktor ada sentuh sikit tentang kebimbangan ibu bapa. Ya. Bagaimana doktor dalam keadaan pandemik COVID-19, mungkin ada yang terkesan kerana ekonomi dan juga sebagainya. Mungkin terfikirkan juga dari segi ekonomi, belanja anak-anak sekolah dengan kos dan juga sebagainya. Apa yang boleh memotivasikan ibu bapa pula ni apabila anak-anak nak memasuki alam persekolahan? Okey, bila saya sebut kebimbangan itu, kita tak nafikan pertama kebimbangan disebab masalah COVID-19 masih ada, tetapi dah dalam keadaan terkawal dengan vaksin pun mula dimasukkan. Saya percaya benda itu akan selesai. Dan kita juga kena percaya bahawa pihak kementerian apabila mula menetapkan tarikh buka sekolah ni, maknanya mereka juga telah membuat kajian-kajian secara mendalam dan juga telah pun memperkukuhkan SOP-nya di kalangan para pelajar supaya dia tidak mendedahkan anak-anak kita kepada gejala-gejala yang tidak diingini. Dan yang kebimbangan ketiga dari segi kos, memang kita tak nafikan
ada di antara ibu bapa yang mungkin terpaksa berhutang untuk menyediakan peranti dan juga internet di rumah. Baru ada duit, kemudian nak masuk sekolah. Bila masuk sekolah pasti ada keperluan-keperluan yang nak dibeli dan sebagainya, kos-kos yang nak dikeluarkan. Ini mungkin juga kebimbangan, dan di saat ibu bapa sendiri pun pendapatan dah tak seperti dulu. Bisnes ada yang tak jalan, ada ibu bapa yang kena hilang pekerjaan, diberi cuti tanpa gaji, dan banyak macam-macam lagi isu-isu dalam masyarakat kesan daripada semuanya ini. Tetapi apa yang ingin saya katakan, saya ingin pesan, tetap belajar dalam talian dengan belajar secara berdepan takkan sama. Yang mana belajar secara berdepan jauh lebih berkesan berbanding dengan dalam talian. Sebab anak-anak kita kalau dalam talian tahulah mereka tak boleh fokus, mereka kadang-kadang ambil kesempatan, ambil peluang untuk tidak begitu mendengar, ada yang tutup video dan macam-macam isu. Jadi oleh sebab itu rebut peluang untuk mula berikan galakan kepada anak-anak kita untuk kembali ke sekolah, tetapi pesan berpuluh kali untuk mereka ini patuhi SOP dan belikan hand sanitizer botol kecil bagi pada anak-anak kita bekal. Jangan harapkan yang ada di sekolah saja untuk mereka sanitize tangan mereka dari semasa ke semasa. Kata ajar mereka sentuh apa pun sanitize, pegang kawan pun sanitize. Jadi kalau kita dedahkan anak-anak dengan disiplin sebegitu dan cikgu-cikgu pasti pantau, saya rasa kita tak perlu nak bimbang keterlaluan sangat. InsyaAllah segala telah pun diperincikan. No high five. Anak-anak no high five, no hug, no tarik rambut. No. Okey, sekarang ini kita bersama dengan ada dua ibu bersama dengan kita doktor pada malam ini. Kita bersama dengan Puan Humaira Muhammad Qori. Assalamualaikum. Apa khabar Puan? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Itu pinjam headphone anak kan? Kalau fancy sangat tu. Okey, tapi tak apa. Sebab kita nak berkomunikasi cara baru ni. Dan seorang lagi kita bersama dengan Puan Nur Rashikin Hashim, juga seorang ibu dan juga pengetua Tadika. Dia bersama dengan kita. Baik, kita nak tanya Puan Humaira lah sebagai seorang ibu muda. Berapa usia anak Puan Humaira sekarang ini yang akan memasuki sesi persekolahan 2021 ni Puan? Anak sulung saya 10 tahun. Baik. Yang kedua 8, yang ketiga 6. 10, 8, 6. Maknanya 6 akan naik sekolah dulu minggu depan ni. 1 Mac. Apa yang betul, sekolah. Untuk Puan sendiri, apa perasaan yang Puan boleh kongsikan? Masih lagi dalam keadaan pandemik COVID-19. Semalam 1,000 lebih, sebelum tu 3,000 lebih. Jadi minggu depan ni kita doakan makin lama makin kurang sebagai seorang ibu. Betul. Of course, saya berbelah bagi, tapi secara jujurnya percentage saya lebih sangat-sangat lega bila dah start sekolah balik. Memang kata apa, dia ada pro and cons, tapi saya sendiri memang sangat menunggu bila sekolah boleh buka, tolonglah buka cepat. Puan bekerja? Ya, saya bekerja. Okey, jadi bila bekerja tu kita tahulah nak buat persediaan anak-anak punya barang-barang sekolah, baju dan sebagainya tu bagaimana pula? Okey, cuma mungkin saya bernasib baik, anak saya dia tak mengembang, cuma dia melonjak, meninggi. Jadi baju senting saya tak apa, senting boleh pakai lagi je. Jadi boleh masuk dengan senting tak apalah. Tapi Ji, kita pun baru baca juga kan update terkini yang kata daripada pihak kementerian juga tak ada masalah. Kalau daripada segi baju tak muat ke apa ke, tak sempat nak beli, ada kekangan keuangan, boleh pakai baju biasa. Itu mungkin Puan sendiri setuju kan? Betul. Ya, betul. Kalau ikutkan macam sekolah anak saya, sekolah Kebangsaan Setia Alam, guru besarnya membenarkan untuk pakai baju sukan. Jadi even sebelum kata ada announcement pun, sebelum ni pun dia dah bagi kelonggaran. Dia tahu ibu bapa yang tak semua mampu. And then kat sekolah Kebangsaan Setia Alam tu pun ada buat macam dia orang kumpul baju and then itu dia. Jadi sangat Wah, tapi memang kita sedia maklum bahawa kalau sesi persekolahan dalam seminggu tu ada dua hari lah biasanya. Ada hari co-curriculum, memang pakaian co-curriculum. Kemudian ada hari sukan, akan pakai pakaian sukan. Tapi apa yang dilakukan inisiatif pihak sekolah anak puan tu memang bagus sebab ia memberikan ruang dan juga peluang kepada mereka yang mungkin kurang berkemampuan untuk memakai baju-baju yang telah pun disediakan. Baik, sekarang ini kita bersama dengan seorang pengetua tadika pula, iaitu
Puan Nora Shikin Hashim. Betul. Adakah sukar sebagai pendidik di Tadika ni Puan untuk mendidik dan juga mengajar anak-anak kecil seusia 4, 5, 6 tahun untuk memahami apakah itu SOP? Tahu ke dia orang ni? New norm ni kan? Alhamdulillah. Yang pertamanya, parents looking forward nak dah hantar anak pergi sekolah. Dah lama kan diorang tak pergi sekolah dan sangat mengejutkan bila anak-anak ni pergi sekolah tak ada yang menangis. Sangat sikit lah. Ada seorang dua je. Sebab memang looking forward dah nak pergi sekolah. Dan pengalaman saya nak ajar SOP tu sangat-sangat mudah untuk anak-anak yang kecil ni. Apa yang Puan terapkan? Sebab kita, masa kita mula buka pada bulan 7, kita antara yang terawal buka Tadika kan. Alhamdulillah tak ada saya dengar ada kluster Tadika ke, tak ada. Okey, dan dia orang sangat-sangat faham macam mana cara nak basuh tangan, pakai sanitizer, pakai mask, pakai face shield, dan mereka sangat fahamlah peraturan dan apa yang sedang berlaku dekat persekitaran kita sekarang berkenaan COVID-19 dan sebagainya. Betul. Alhamdulillah, bagi saya sangat mudah kita nak didik anak-anak kita. Ini pun atas apa peranan dan juga kerjasama ibu bapa juga Puan? Ya, betul, sangat betul. Dan parents pun sangat-sangat membantulah. Ya, saya tengok kempen-kempen yang dilakukan di TV juga dengan gambaran-gambarannya tu saya rasa pun membuatkan budak-budak mudah faham. Betul tak cikgu? Okey, satu lagi cikgu nak tanya sikitlah. Bagaimana cikgu nak menangani mungkin ada sesetengah parents yang agak paranoid nak hantar anak pergi sekolah ni kan. Kadang ada masalah begitu kan? Memang ada seorang dua yang masih lagi rasa takut nak hantar anak ke sekolah dan kami pun tak ada nak paksa parents untuk hantar anak ke sekolah. Itu terpulang kepada parents. Tapi apa yang kami boleh yakinkan pada parents yang masih lagi tak yakin nak hantar anak ke sekolah, kita cuba yakinkan kami di sekolah kita sanitize, kita cuba jaga kan mana yang perlu dan kita didik anak-anak kita supaya jaga jarak. Itu sahajalah yang kita mampu sebenarnya kita nak didik parents dan juga anak-anak. Tapi terpulang kepada parents sendiri atas budi bicara nak hantar atau tidak. Tapi memang kebanyakannya majoriti semua sangat-sangat bersemangat untuk hantar anak ke sekolah, termasuklah anak-anak sendiri. Okey, doktor, melihat ada ibu bapa yang paranoid tentang menghantar anak-anak ke sekolah ini, kita sedia maklum, kita faham itu hak mereka, anak-anak mereka, mereka yang mendidik, mereka yang membesarkan anak-anak itu. Tapi hakikatnya ini sesi persekolahan untuk demi masa depan anak-anak juga. Bagaimana agaknya doktor boleh kita mengubah mindset ibu bapa yang takut? Kita faham takut, saya takut, Haizah pun takut. Tapi macam mana? Macam mana ni doktor? Okey, kita kena perhatikan sebenarnya kalau kita tengok, saya selalu tengok bila kita tengok kluster-kluster COVID yang selalu dilakukan walaupun 1,000, 3,000, dia sebenarnya kluster-kluster ni kluster tertentu tau. Dia bukannya merata-rata gitu, tidak. Jadi kita boleh katakan insya-Allah lah kalau katakan semua masuk sekolah, masa masuk sekolah clear, semua tak ada COVID, insya-Allah takkan ada sesiapa yang ada kecuali kalau ada di kalangan ibu bapa yang tanpa sebab pergi ke tempat yang memang ada gejala ataupun pergi ke negara-negara yang memang ada gejala, bawa balik jadi carrier, jadi pembawa. Yang itu yang kita bimbang. Tapi saya nampak setelah berminggu-minggu kita terkurung ni, keadaan sangat terkawal. Contoh kita masih pergi berjumpa dengan adik-beradik, keluarga kita, kawan-kawan kita. Tak ada isu, tak ada dah kita dengar sebenarnya. Jadi sebab itulah kementerian yakin bila buka sekolah gejalanya terkawal sebab bendanya selagi macam saya kata tadi jangan ada yang keluar. Jadi sebenarnya kita ibu bapa ni sebenarnya semua ibu bapa kena jujur. Kalau kita pergi luar negara balik kita kena jujur bahawa kita mungkin menjadi risiko pembawa kepada masalah COVID kepada lokaliti masyarakat setempat yang dah pun selamat tu tadi. Jadi kalau semua ibu bapa buka sekolah, kita tak ada pendedahan, tak ada kontak dengan pesakit, maka insya-Allah saya rasa kita kena yakin sampai bila kita nak begini. Sebab kalau kita lihat pembelajaran secara online PDBR, dia tidak boleh capai secara menyeluruh. Kesian anak-anak kita di ceruk-ceruk kampung, di luar bandar yang tak ada peluang sebegini. Jadi sekolah
sekolah mesti bermula. Dan kita sebagai ibu bapa, insya-Allah kita sokong. Sebab kalau katakan ada kes, pastinya ia akan melalui fasa kuarantin yang akan diambil dengan segera. Tapi saya sangat yakin bahawa dengan beberapa minggu dah kita berada dalam kawalan sebegini PKP ini, saya rasa tak jadi isu dah. Cuma masing-masing kena jaga diri. Kita jaga kita. Dan ibu bapa jangan bawa anak-anak atau kita sendiri pergi ke tempat-tempat yang berisiko yang boleh menjadi pembawa. Dan insya-Allah sekolah anak kita selamat, tempat yang selamat. Okey, apa yang doktor kata tadi pun sebenarnya hari ini dah terbukti juga. Dah lama kita tak nampak angka 1 kat depan. Maksudnya untuk kes COVID hari ini je 1924 ya, dan kes sembuh 3752. Saya rasa ini antara sokongan daripada semua termasuk ibu bapa yang memberikan orang cakap sokongan yang baik, ikut apa yang kerajaan sarankan. Sebab bila kita ikut memang tak akan adalah penularan wabak COVID-19 yang berleluasa kan. Ya, saya nak mengajukan soalan kepada Puan Humairah lah sebagai seorang ibu. Sudah berbelanja mungkin kos untuk berbelanja menyediakan gadget-gadget bagi anak-anak kita belajar PDPR. Ada 3 orang anak puan yang bersekolah. Sebelum ini of course akan menggunakan gadget-gadget tersebut. Apa harapan Puan Humairah mengenai gadget-gadget itu? Adakah kita akan membawa gadget-gadget itu ke sekolah? Adakah homework akan diturunkan di gadget-gadget tersebut ataupun no more paper? Bagaimana Puan? Saya tak rasalah ianya satu pembaziran kan, sebab macam mana pun secara tak langsung budak-budak dah start belajar penggunaan gadget-gadget. Kalau kita tengok dari segi positif kan, jadi kalau sebelum ni dia tak tahu pun, dia cuma tahu tengok YouTube je. Kan, tapi sekarang ni dia dah tahu macam mana email, cikgu bagi penggunaan teknologi secara untuk belajar instead of itu satu side positif lah. Kalau dari segi belanja duit dah keluar tu, kata apa, kita jangan pandang ke belakang lah lagi kan, kita pandang ke depan kan. Itu je lah yang saya boleh Bagus. Saya sukalah Puan Humairah, dia positif dari pelbagai sudut sebenarnya. Dan betul, anak-anak Google Meet tu tak pernah pandai pakai, tiba-tiba dah pandai dah. Betul. Buat homework semua. Belajar sebenarnya. Baik, sedikit soalan kepada Puan Noriskin, kepada ibu-ibu yang masih lagi risau, bimbang tentang keselamatan di tadika itu sendiri, mungkin jarak-jarak yang boleh dibagi tahu dan juga sebagainya. Secara ringkas Puan. Okey, kepada ibu bapa yang masih lagi rasa takut, sebenarnya dah banyak usaha yang dibuat oleh pihak sekolah, kerajaan, dan masyarakat sekeliling semua dah tahu kesedaran berkenaan dengan COVID. InsyaAllah seperti yang Dr. Tengku Asmadi bagi tahu, terkawal setakat ni. InsyaAllah kita cuba yang terbaik sebab anak-anak perlu ke sekolah, itu pendapat saya. Dan mengembangkan lagi pemikiran mereka, tidak lagi duduk di rumah, terperuk di rumah kan. Jadi biarlah mereka sekarang bebas dan kita beri semangat kepada anak kita untuk pergi ke sekolah. InsyaAllah, yakinlah kepada tenaga-tenaga pengajar yang berada di mana saja, kawasan persekolahan, tadika dan juga sebagainya, kerana mereka ada tanggungjawab yang besar untuk menjaga anak-anak orang ni, bukan senang. Jadi terima kasih sekali lagi diucapkan kepada perunding motivasi Dr. Tunku Asmadi, terima kasih Puan Humairah Muhammad Qori dan juga terima kasih Puan Noriskin Hashim. Kita doakan sama-sama agar anak-anak kita berada dalam kondisi yang terbaik ketika sesi persekolahan akan bermula nanti. Perjalanannya lancar, insya-Allah bermula 1 Mac nanti. Terima kasih banyak kepada tetamu kita, dan sebentar lagi kita nak bawakan pula untuk cerita ini, tetapi kita pandang daripada sudut kesihatan pula bagaimana, okey? Jadi terus kekal menonton kami Breakfast at 9 di Antv 7.
suka bila dengar sekolah dah buka. Setahun lepas tak banyak pergi sekolah sangat. Jadi tahun ni nak tahu rasa macam mana pergi sekolah menengah. Seronok? Tak. Sebab saya takut COVID-19. Takkan suka sangat sekolah nak buka? Tak. Beli baju sekolah, lepas tu beli peralatan sekolah, buku-buku semua dengan buat kerja sekolah semua. Tak ada persediaan sebab PKP. Kemas beg, kemas buku, buat kerja sekolah. Beli baju, beli kasut, beli beg. Beli terus sekolah, baju sekolah dan akhir sekolah. Siapkan beg, siapkan buku. Buat kerja sekolah dekat rumah. Aduh, macam-macam. Tadi mula-mula dengar kata tak nak, tapi bila Pak beli baju sekolah dia yang dulu ya. Ada seorang tu, apa persiapan untuk sekolah? Tak, PKP. Senang jawapan kau, adik. Okey, anda kembali menonton Haizal dan juga AJ dalam Breakfast at 9pm di NTV 7. Kami nak beritahu kepada anda sekali lagi di mana kami sentiasa berada di Cool FM setiap pagi Isnin hingga Jumaat. Kita ada Cool Talk membincangkan pelbagai topik berkenaan dengan ibu bapa, juga lebih dekatlah dengan ibu bapa dan juga anak-anak, dan pastinya kita bawakan yang pagi itu ke sebelah malam dalam bentuk visual. Anda boleh tonton kami Breakfast at 9pm. Alright, hari ini perbualan kita dalam Breakfast at 9pm sangat menarik kerana minggu depan sahaja, 1 hari bulan, kita akan semua sedia maklum, sesi persekolahan akan bermula. Walaupun berperingkat, Alhamdulillah berperingkat memang orang cakap tu paling cantik lah Zah. Maknanya taklah mendadak, traffic jam pun tak terkejut dan juga sebagainya. Dan sekarang ni kita bersama pula dengan Profesor Madya Dr. Hairin Abdul Hadi, merupakan pakar perunding perubatan keluarga. Kalau zaman muda-mudanya, doktor ni ramai yang kata dia adalah Mira Filzah. Wow. Ada iras doktor. Ada iras. Mira Filzah nanti macam ni, macam apa doktor? Okey, kita dah nampaklah Mira Filzah nanti macam mana. Okey, tapi doktor, kita teruskan lagi perbincangan kita malam ini doktor. Yes. Persediaan kembali ke sekolah, kalau kita lihat daripada sudut perubatan pula, kesihatan pula kan. Bagaimana doktor kalau kita tengok ya, apa yang ibu bapa perlu lakukan untuk anak-anak mereka pergi sekolah? Adakah perlu membawa segala bagai benda ni, sanitizer? Mungkin ada yang terlalu takut sarung tangan. Boleh juga kan? Face shield dan sebagainya. Oh ya, tak lemas ke budak tu? Face shield, mask. Sarung tangan. Semua sekali dia pakai. Baju hujan. Okey. Macam mana doktor? Actually sebenarnya persediaan untuk ke sekolah tu sama je. Untuk sediakan buku, alat tulis apa semua tu kan. Tapi cuma ada sedikit tambahan kepada SOP yang baru ni lah, semua orang dah tahu dah SOP. Maksudnya kena pakai pelitup muka, hand sanitizer, bersihkan tangan dan juga penjarakan fizikal tu. So kalau macam apa yang kita persediaan untuk ibu bapa tu, macam kita kena periksa lah, macam dekat beg sekolah tu make sure buku-buku semua cukup, sebab takut nanti dia berkerumun untuk pinjam buku ataupun sharing alat tulis kan. So kalau boleh kita periksa benda tu. Lepas tu bila pagi tu kita pastikan anak-anak kita sihat sebelum dia pergi ke sekolah. Kalau ada demam ataupun bergejala tu kita nak kata simpan pula, nak suruh jangan pergi ke sekolah lah. And then kalau dekat untuk anak-anak pun kalau boleh kita sediakan pelitup muka yang kalau boleh yang 3-ply, kalau tak boleh yang 3-ply pun kalau kain make sure dia basuh every day. Dan ibu bapa juga penting sangat untuk pesanan pada saya, macam pesanan sebenarnya sekarang ni normal untuk memakai pelitup muka. Dan kalau pelitup muka tu pakai di muka untuk ditutup di hidung dan juga mulut, bukannya tutup dagu. Baik. Ataupun pakai dekat dahi. Ada tutup kat siku doktor. Siku takut luka. Jangan tutup mata dah lah. Dah. Saya nak tanya, apa perbezaan ni dengan face mask? Mana satu yang lebih bagus? Prefer yang mana? Saya tak nampak sebenarnya. Yang ni. Face shield, face shield. Face shield tak nampak. Face shield ataupun face mask. Actually kalau
dalam mengikut kajian kita pakai face mask tu dah cukup bagus. Tapi kalau kita pakai face shield tanpa face mask, jangkitan kuman tu boleh berlaku. Sebab bila kita pakai face mask, bila kita cakap ni banyak sangat alio yang boleh berterbangan kan. So dia boleh keluar ikut ke atas sini, dekat tepi. So actually sepatutnya kalau nak pakai face shield tu mesti nak kena pakai face mask juga. Tapi nampak gayanya kami mengekalkan jarak 1 meter lebih sikit daripada AJ ni kan. Okey. Doktor, nak tanya lagi doktor. Okey, kita tahu kat sekolah memang akan ada betul tak proses sanitasi. Yes, perlu. Tapi macam kita orang dewasa ni pun doktor, setiap kali datang kerja kita tahu kita punya office dah memang akan sanitasi je, tapi kita datang kita pun spray juga 2-3 kali, bangun, masuk, duduk, itu je lah kerja kita. Jadi anak-anak ni perlu tak buat benda yang sama? Kalau dia duduk dekat tempat dia, kita nasihatkan, kita galakkan untuk bersihkan meja. I think masa tahun lepas, masa bulan Jun tahun lepas pun kita ada galakkan untuk bawa tisu basah yang ada alkohol supaya selepas, terutama sekali selepas dia buka mask untuk makan, untuk bersihkan meja. Sebab dia punya cara untuk COVID ni merebak adalah melalui bila kita buka mulut ni. So bila kita buka mulut, especially kalau masa kita makan tu, mesti nak kena bersihkan permukaan. In fact dekat klinik-klinik pun selepas setiap patient kita akan make sure kita bersihkan meja tempat kita kerja lah. Tadi ada sebut pasal glove. Actually glove is not advisable because kalau kita dah pegang satu benda dan kita pegang benda lain, kalau benda tu benda A ni dah ada kuman, kita akan alihkan kepada benda lain. So that's why kita galakkan untuk mencuci tangan ataupun pakai hand sanitizer. Doktor, face mask. Okey, untuk anak-anak yang bersekolah tak kisahlah sebab faktor kesihatan ni, keselamatan guru, anak-anak, Pak Gad, abang kantin, makcik cleaner, semua sekali perlu ambil peduli, ambil kisah, perlu cakna tentang keselamatan. Berapa lama sebenarnya kita boleh pakai face mask yang boleh dicuci tu ataupun yang pakai buang tu, berapa lama sebenarnya? Kita takut mereka pakai berulang-ulang kali dan akhirnya tiada apa-apa kesan pun. Takut mendatangkan kemudaratan pula. Ya, betul. Sebab kalau kita pakai untuk jangka masa yang lama, dia akan lebih kotor sebenarnya kan. So kita nasihatkan dalam kalau dia dah basah, macam kalau banyak sangat cakap basah, kita kena cuci, habis kena buang. Kalau kita guna yang pakai buang, ataupun kalau yang untuk kain tu kita memang nak kena cuci every time selepas kita pakai. So kita kena pakai every time ada fresh ones lah. So terutama sekali cikgu, guru-guru yang dekat sekolah kalau banyak bercakap face to face ni kan, kalau dah basah tu memang kena tukar. Maknanya doktor memang atas nasihat doktor, guru yang mengajar memang disarankan untuk tidak membuka face mask mereka. Tidak membuka langsung. Actually betul, because kalau masa mengajar tu memang akan banyak keluar alio yang berterbangan. Faham. So kalau kita pakai face mask, dapat kontrol merebaknya COVID tu lebih berkesan lah. Okey doktor, satu lagi nak tanya berkenaan dengan suplemen pula. Kan Ji kan? Suplemen bila orang cakap ialah kita ada masalah sesama ke apa, orang akan cakap ambil vitamin C. Tapi bila COVID-19 ni katanya suplemen vitamin C juga membantu. Betul ke doktor? Sebenarnya mengikut kajian tak ada suplemen yang boleh prevent atau tak dapat menghalang COVID ni, menghalang daripada jangkitan kuman. Cuma kajian yang lepas yang kita dah buat, yang dah dikeluarkan tu, yang diberitahu adalah macam vitamin D dengan vitamin C dan juga zinc tu hanya untuk orang yang memang dah ada deficient, dah memang ada kekurangan zat-zat tu. Kalau dia ambil suplemen tu, dia akan berkesan. So tapi kalau ikutkan general study, memang tak ada bukti yang kukuh mengatakan vitamin C ke vitamin D ke apa-apa vitamins untuk prevent kita daripada mendapat jangkitan COVID. In fact, kalau makan supplements tu, macam katalah vitamin C, kalau terlalu tinggi over a long time, dia akan membebankan buah pinggang. Ada side effects juga daripada pemakanan vitamin C ni. Kadang-kadang dia boleh membuatkan cerit-berit.
So lebih elok kalau nak ambil vitamin C tu ambil daripada natural sources macam buah-buahan. Kalau dari segi tablet tu berapa yang doktor sarankan? Saya tak sarankan. Tak sarankan langsung? Langsung tak ada. Dia makan makanan buah, sayur. Yang alami lah maksudnya. Okey. Maksudnya buah-buahan. Okey doktor, sebelum kita melaburkan tirai perbualan kita hari ini. Sekarang ni alhamdulillah vaksin dah ada dalam negara kita Malaysia. Apa saranan, pandangan dan juga nasihat doktor kepada anak-anak murid, ibu bapa khususnya yang mungkin seriau dan juga seram. Ada yang seriau, ada yang seram, ada yang membangkang, semua ada juga. Macam-macam lah doktor, macam-macam kat Facebook dan kita baca. Ya Allah, hai. Macam-macam cerita. Tapi sebagai saranan seorang doktor as a professional, apa pandangan doktor? Nasihat lah kita nak dengar. Nasihat saya kalau nak seriau bila tak dapat vaksin. So tolong register awal-awal dekat MySejahtera. Dia akan vaccination ni akan diberi mengikut peringkat. Jadi tolong register, amalkan SOP yang bagus. Lepas tu kalau walaupun dah terima vaksin ni bukan tiket untuk kita tak patuhi SOP. Walaupun dah dapat vaksin, mesti nak kena patuhi SOP juga, terutama sekali yang 3 tu lah, yang macam pakai face mask, penjarakan fizikal dan juga hand sanitizing, bersihkan tangan. So of course kita kena jaga diri kita, bukan hanya fizikal tapi also kita punya mental health. Banyak orang sangat stres. Ramai orang dah pernah kena COVID ataupun menjadi kontak kepada COVID. So jadi kita kena jaga, jangan stigma orang tu macam kotor, macam penjenayah. Mereka tak nak pun dapat COVID ni. So untuk kita mesti jaga kita dari semua segi. Dan I think terakhir sekali adalah kita semua kena berdoa kepada Allah supaya kita semua dapat dilindungi daripada jangkitan COVID dan wabak ni akan berakhir. Amin. Terima kasih banyak diucapkan kepada Dr. Profesor Madya Dr. Hairin Abdul Hadi, pakar perunding perubatan keluarga, di atas perkongsian pada malam ini. Terima kasih banyak doktor. InsyaAllah ada ruang, ada masa kita akan bersama doktor lagi. Kita jemput datang Cool FM nanti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Ji, dan kat sini kita boleh bagi tahulah kepada semua yang menonton, terutama ibu bapa, untuk persediaan kembali ke sekolah ni tak perlulah nak rasa takut, tak perlu nak rasa gusar kerana apa yang kerajaan dah bagi tahu, SOP semua tu dah disediakan sangat-sangat cantik ya. Mereka dah perincikan, mereka dah laksanakan pelbagai kajian dan insya-Allah kita perlu memberikan kerjasama. Baik, kita akan berehat seketika kerana sebentar lagi kita ada hero yang akan kami bawakan kepada anda. Insya-Allah dapat memberikan inspirasi kerana kejayaan beliau adalah satu motivasi yang boleh kita contohi. Betul, breakfast at 9 PM di Antv 7.
AJ dan juga Haiza bersama dengan anda yang menonton Breakfast at 9pm bermula jam 9 malam tadi. Kita bawakan 1 jam bersama dengan anda dan kepada yang menonton di Facebook secara live Cool FM, terima kasih juga banyak-banyak yang memberi komen dan juga ada yang memberikan pelbagai pendapat anda ya. Memang betul. Dari tadi kita berbicara tentang persiapan anak-anak kita untuk masuk ke sekolah. Alhamdulillah semuanya kita doakan berjalan dengan lancar, memberikan kata-kata semangat dan juga inspirasi. Esok Jumaat, Sabtu Ahad dah bermula sesi persekolahan untuk tahun 2020, hari yang dinanti-nanti. Dan sekarang ni kita akan membawakan kepada anda seseorang yang akan memberikan kita satu cerita yang mana insya-Allah dapat memberikan inspirasi juga ni Haiza. Betul. Dia dah berada dengan kita sekarang ini. Kita bersama dengan R. Pravin yang berusia 20 tahun. Kita akan tanya dia lebih lanjutlah, tetapi cuma sedikit kita nak bagi tahu kepada penonton. Beliau ini orangnya sangat-sangat murah hati. Dah melakukan pekerjaan seawal 15 tahun. Jadi mungkin Pravin sendiri boleh kongsikan dengan kami di Breakfast at 9pm. Awak buat apa ni Pravin? Apa yang awak buat? Okey, jadi sejak 15 tahun saya dah mula bantu kawan-kawan saya. So selepas PT3 sebab selepas PT3 saya pun tak tahu nak buat apa. So ketika tu terdetiklah dekat hati saya, mungkin kita boleh mula bantu orang. Okey. Jadi waktu tu saya tak tahu nak bantu siapa. Jadi saya bekerjasama dengan cikgu saya minta bantuan mereka. Saya tanya, cikgu, ada tak kawan-kawan kita di sekolah yang memerlukan bantuan? Jadi ketika itu mereka memberi saya satu list nama di mana mereka yang memerlukan nama. Jadi saya guna duit poket saya waktu itu. So ayah saya dia beri saya seminggu RM20. Jadi saya akan agihkan RM13 itu sejak form 1. Okey. Lepas tu saya guna duit itu, saya akan beli barang-barang keperluan asas untuk masak, dan saya akan bagi kepada mereka. Seminggu RM20. Seminggu RM20. Jadi sejak itu dalam sebulan tu saya akan bantu dalam 10 keluarga. Seminggu RM20. Dan kalau kita lihat awak tidak keseorangan, ada bersama dengan kawan-kawan juga. Jadi saya akan kumpul. Oh, ada sedikit delay. Okey, tak apa. Pravin, cerita. Kita nak dengar. Awak cerita je. Awak cerita. Betul. Jadi saya ajak kawan-kawan saya. Baru sampai tu. Okey. Jadi saya ajak kawan-kawan saya juga. Semuanya terdiri daripada classmate saya dan schoolmate saya. Jadi saya minta bantuan lah. Saya tanya mereka. Nak tak join saya? Kita sama-sama kita buat sebagai satu tim di mana ia akan membawa gelaran anak muda, anak sekolah yang membantu. Di mana orang lain akan terinspirasi untuk buat sama juga. Jadi okey Pravin, adakah saya ajak kawan-kawan saya, semuanya anak budak-budak sekolah. Ketika itu. Saya tanya. Ni live ni dia tersangkut-sangkut. Sekal awak ada pernah memerlukan bantuan ke sehingga awak terdetik nak membantu orang? Okey, kita bagi masa. Sorry, boleh tak ulang balik soalan? Okey, betul Adakah di kelilingin anda, keluarga, sahabat yang pernah memerlukan bantuan, yang tidak mendapat bantuan sewajarnya sehingga awak terfikir untuk membantu orang? Jadi kawan saya. So apabila saya waktu rehat, so kadang-kadang kita tengok kawan saya yang dia ikat perut untuk jimat duit kan. Jadi ketika itu saya terfikirlah, dekat dunia ni perkara yang paling kejam dan paling sakit ialah seseorang tu dia pergi tidur dengan keadaan perutnya kosong. Jadi misi saya adalah untuk jadikan Port Dickson atau kalau boleh Malaysia satu negara yang sifat kelaparan. So Pravin, apa yang kita baca dekat dalam surat khabar juga ditulis kat situ, ada gambar juga yang mana awak letakkan ada satu kaunter food bank. Itu kedai kepunyaan siapa? Kepunyaan awak, ayah? Pravin? Okey, itu merupakan kedai ayah saya. So setakat ini saya ada 2 food bank. Dua-dua pun di kedai ayah saya. So satu terletak di Bandar Port Dickson iaitu di Taman Mewah. Lagi satu itu terletak di Teluk Kemang. Teluk Kemang.
Baik Pavin, terima kasih banyak di atas perkongsian. Anda adalah hero di kalangan mereka yang memerlukan, daripada sahabat-sahabat juga. Terima kasih banyak di atas orang cakap usaha dan juga satu niat yang murni untuk membantu tanpa balasan. Terima kasih Pavin. Thank you Pavin. Terus lagi membantu ya. Okey, nampak gaya Pavin sedikit gangguan Teknikal sikit lah. Tapi tak apa. Kita buat live, inilah yang berlaku sebenarnya. Itulah. Tapi hakikatnya kita berbalik pada topik kita, perbualan kita pada hari ini. Sama-sama. Okey, berbalik pada perbualan kita rasa seronok, rasa teruja, tapi dalam keterujaan kita pasti juga ada rasa kebimbangan tentang anak-anak kita yang akan memulakan sesi persekolahan mereka. Apapun sebagai ibu bapa, saya percaya kita mendoakan yang terbaik dan juga memberikan kepercayaan kepada pihak sekolah untuk menjaga. Kerana pihak sekolah ni Zam, diorang dah buat detail tau. Maknanya diorang dah perincikan sebaik mungkin agar anak-anak kita ni berada dalam keadaan yang selamat. Betul, saya setuju. Dan saya rasa apa yang dilakukan tu lebih sistematik. Contoh mungkinlah dah hantar anak sekolah, balik pula mak ayah risau. Ni kan budak-budak buka pagar, lari ramai-ramai. Tapi saya rasa itu semua dah diperincikan macam Haji kata tadi. Tak ada masalah. Dan janganlah rasa pergi sekolah ini satu benda yang membebankan. Sebab kita tahu anak-anak nak belajar, lepaskanlah mereka dengan hati yang ikhlas. Sebab kita sebagai ibu bapa kena redha kerana mereka nak mencari ilmu. Ya, sekali lagi kita doakan yang terbaik untuk semualah, bukan anak-anak saja, malah kepada guru-guru semua sekali lah yang terlibat dalam menjayakan sekolah sesi 2020. Betul. Baik, terus bersama dengan kami kerana besok di Cool FM kami ada menawarkan wang tunai berjumlah RM900 dalam ujian pressure. Anda perlu jawab soalan kami. Satu soalan 30 pula. 10 jawapan dalam masa 30 saat. Betul, kita ada beri masa juga. Kita nak bawa kepada anda esok perbincangan kita, kotak kita macam mana nak mempertahankan diri daripada diancam waktu bekerja. Baik, semuanya akan kami berikan kepada anda di Cool FM. Sekian dari kami, AJ dan juga Haiza di Breakfast at 9 pada hari ini. Di NTV 7. Jumpa lagi. Assalamualaikum.